Di Nigeria ni kita buat bersama dengan Dakwah Institute of Nigeria lah, yang mana dikelolakan oleh Sheikh Nuruddin Lemu. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, masa pun dah 5 minit lepas daripada waktu yang sepatutnya. Maklumat lanjut boleh jumpa dengan saya ataupun like fanpage kami. InsyaAllah kita akan berikan maklumat tu. Dengan itu saya serah majlis kepada Kapten Tafadhol Mashkura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keluar ke? Belum on. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua on lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak IDT kerana menjemput saya dan memilih tajuk ni untuk saya. Okey. Dan saya pun setuju dengan tajuk ni sebab pada saya tajuk poligami, topik poligami antara banyak yang berlaku salah faham, banyak juga yang berlaku kezaliman kepadanya. Okey, bukan sekadar kritikan daripada westerners ataupun orientalis apa semua tu, tetapi daripada pengamalan sebahagian umat Islam itu sendiri, sebahagian lelaki itu sendiri. Jadi melalui program ini saya berharap dengan izin Allah kita dapat meluruskan salah faham itu ataupun kekeliruan itu. Program ini saya bahagikan kepada 2 siri atau kalau ada keperluan mungkin 3 siri, insya-Allah. Siri pertama ni nak fokus kepada salah faham saja. Macam contoh orang yang berkata poligami ini sesuatu yang telah dimansuhkan, sebagaimana penghambaan telah dimansuhkan. Atau ada yang berkata dalam ayat ketiga surah An-Nisa disyaratkan keadilan. Tapi ayat 129 surah An-Nisa pula ada kata tak sekali-kali dapat berlaku adil walaupun kamu bersungguh-sungguh nak melakukannya. Seolah-olah ayat 129 tu telah membatalkan ayat yang ketiga itu. Dan juga contohnya salah faham yang lain, Rasulullah SAW bermonogami jauh lebih lama daripada poligami. Monogami lebih kurang 25 tahun, poligami 10 tahun, lebih kurang begitu. Jadi monogami itu lebih utama, tak payahlah nak bising-bising poligami. Okey, jadi itulah lebih kurang salah fahamnya. InsyaAllah dalam siri kedua nanti kita fokus, kita bincang pula tentang pengamalan poligami itu sendiri. Kepada para suami, macam mana nak meyakinkan isteri untuk nak nikah lagi. Isteri pula macam mana nak nikahkan suami, jangan nikah lagi. Benda-benda gitu. Kalau yang baru nak kahwin tu, boleh tak saya nak buat perjanjian pranikah melarang suami poligami? Ataupun kalau yang dah kahwin tu, boleh tak saya nak tutup cerai khuluk? Okey, persoalan-persoalan begitu insya-Allah dalam siri kedua nanti. Jadi saya punya plan ni saya bercakap, kita ada lebih kurang 2 jam, saya bercakap sejam, lepas tu sesi Q&A sejam. Bila Q&A tu kita tanya benda-benda yang berkaitan dengan salah faham poligami lah. Pengamalan poligami kita tangguh ke siri kedua insya-Allah. Dan saya ni insya-Allah kena balik 10.30 sebab esok pagi saya ada flight awal pagi. Jadi saya tak boleh tangguh sebab kena balik ikut pada waktunya. Okey, baiklah. Untuk memulakan program malam ini, saya nak membaca ataupun untuk kita mengkaji sebuah ayat Quran terlebih dahulu. Ayat 157 surah Al-A'raf. Ayat 157 surah Al-A'raf, mari kita lihat dalam phone masing-masing ke, atau yang sudah hafal bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yattabi'una ar-rasul. Orang-orang yang mengikuti Rasul.
an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Itu seorang nabi yang ummi yang didapati termaktub ciri-cirinya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Okay, konteks ayat ni memang dia turun untuk membetulkan orang-orang ahli kitab pada zaman Nabi SAW bahawa sekarang ini it is for you to follow Muhammad. No more follow the previous prophet or the previous books. Okay? Tapi ianya tetap merujuk pada kita juga sebab yang diambil adalah keumuman ayat dan bukannya kekhususan sebab. Okay, sambung lagi. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Nabi yang peranannya, tadi itu ciri-cirinya, peranannya menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Apa lagi peranan Nabi SAW? Menghalalkan bentuk mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan ke atas mereka perkara-perkara yang buruk. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan menghapuskan dan membebaskan mereka daripada beban-beban dan belenggu-belenggu kanas alaihim yang selama ni di atas mereka. Beban-beban di sini bermaksud ajaran-ajaran agama terdahulu yang sama ada agama itu original ataupun telah ditokok tambah oleh padri dan rahib mereka sehingga membebankan mereka, atau belenggu-belenggu maksudnya daripada adat tradisi mereka sendiri yang lebih menyusahkan lagi. So Nabi SAW datang untuk membebaskan mereka daripada beban-beban dan belenggu-belenggu ini. Fallazina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya, beriman dengan Rasulullah dan peranan Rasulullah yang telah disebut dalam ayat ini. Wa azzaruhu, dan memuliakannya, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan membuat konsert-konsert selawat, bukan dengan menyanyi-nyanyi ya hanana, akan tetapi memuliakannya lah apabila timbul ajaran-ajaran yang lain, kita tetap memuliakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila si fulan bawa selawat ni, si fulan bawa selawat ni, kita memuliakan Rasulullah dengan tetap mengutamakan dan hanya membaca selawat yang baginda ajar, yang kita selalu baca sebenarnya dalam at-tahiyat akhir selawat solat kita selalu. Apabila si fulan ini datang dengan istighfar itu, istighfar ini, kita tetap memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sayyidul istighfar yang baginda ajar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan sebagainya. Sekian-sekian orang, sekian-sekian imam datang dengan sekian-sekian zikir selepas solat, kita tetap memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zikir-zikir yang baginda ajar selepas solat. Itu cara kita memuliakannya, bukan dengan cara melagu-lagukan, menjerit-jeritkan konsert di sana sini. Okay, dalam hadis-hadisnya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka orang yang berlebih-lebihan dalam memujinya. Baginda selalu tekankan, aku ni hanyalah Abdullah dan Rasulullah, hamba Allah dan pesuruh Allah. Okey. Wa azruhu wa nasaruhu, dan menolongnya. Menolong macam mana bagi kita yang sekarang ni di akhir zaman ni? Kita menolong menyebarkan sunnah baginda, menyebarkannya, dan kita berusaha untuk menolak, menepis benda-benda lain yang cuba menenggelamkan sunnah baginda. Yang cuba, sebab bila timbul ajaran ni, timbul amalan tu, amalan ni, akan tenggelamlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi kata? Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti nur, yakni Al-Quran, allazi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, orang-orang itu, merekalah orang-orang yang berjaya. Okey, ini ayat 157 surah Al-A'raf. Apa kaitan dengan poligami? Kita topik poligami, saya dah pusing-pusing apa tadi? Bukan pusing-pusing, okey. Saya nak bawa fokus kita kepada peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaitannya dengan poligami.
poligami sama-sama kita tahu sudah ada sebelum kedatangan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Dan baginda apabila diutus menjadi rasul akan menghalalkan perkara-perkara yang baik dan mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Seandainya poligami ini buruk, sebagaimana yang dikatakan ataupun dianggap atau diyakini oleh sebahagian orang, nescaya Allah dan Rasulnya akan mengharamkan poligami. Okay? Buruk kepada si suami, buruk kepada isteri-isteri, buruk pada anak-anak, buruk pada masyarakat. Salah seorang pada ni, Allah dan Rasulnya akan mengharamkannya. Tapi sebaliknya, Allah dan Rasulnya tetap menghalalkan poligami. Hanya yang dilakukan ialah meletakkan syarat maksimum 4 dan juga hendaklah mampu berlaku adil. Okey, di sini ada soal keimanan di sini. Sebab di bawah tu kan kita baca tadi falazina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman dengannya. Okey, jadi kadang-kadang sebahagian orang bila bab poligami ni saja dia terus mencari, dia terus akan jumpa the darkest story of poligami. Dan itulah yang dia akan jadikan hujah dan dalil untuk memburukkan poligami. Sebenarnya kalau ada pun cerita begitu, itu salah orang yang mengamalkannya, bukan pensyariatan poligami. Jadi itu yang kita kena bezakan. Poligami ini akan menjadi baik bila semua pihak, bukan suami saja. Banyak orang membebankan kejayaan poligami ini di bahu suami. Bila kita bincang tentang monogami, gembira atau tidak, bahagia atau tidak, oh kena kerjasama suami isteri, teamwork. Tapi bila when it comes to polygamy, happy or not, only on the husband. Everything blame on the husband. Padahal poligami sebagaimana juga monogami, ianya adalah kerjasama satu pasukan. Okey, suami ialah ketua pasukan, isteri-isteri bukan hamba, dia timbalan Perdana Menteri. Okey, ada Perdana Menteri, ada timbalan Perdana Menteri. Okey, jadi ada teamwork di situ, baru ianya akan menjadi baik. Sebab mana-mana perkara atau ibadah yang disyariatkan dalam Islam, jika tidak dilakukan dengan baik, dengan cara yang Islam ajar, tak akan menjadi baik. Sampai orang yang solat sekalipun, jika dia tidak menghayati solatnya tu, dia tak faham ke apa ke, dia main solat, jadi rasa solat ni sangat berat. Dia terfikir-fikir apalah baik sangat solat ni. Sama juga dengan puasa. Kalau orang yang tidak tahu tujuan puasa, hikmah di sebalik puasa ke apa ke, dia hanya puasa sebab nanti aku makan orang kata apa, nanti aku minum orang kata apa, aku pun puasa kerana orang. Walaupun dibacakan nawaitu apa semua tu. Jadi dia tidak akan dapat merasa keindahannya. Samalah juga dengan poligami ni. Ia hanya akan menjadi baik jika kita memahaminya dan kita mengamalkannya sebagaimana yang dikehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ayat ni, bila dikatakan dihalalkan perkara-perkara yang baik, cukup dengan ayat ni dah. Tak payah kita berusaha nak explain, nak jelaskan kepada orang lain apakah hikmah poligami tu. Sebab lain orang, lain dia punya pemikiran. Kita kata hikmah dia sekian, hikmahnya untuk membela isteri-isteri yang suaminya gugur di medan perang. Oh, mereka jawab balik, sekarang dah tak ada perang dah. Kalau kita kata untuk membela sekian ataupun apa-apa alasan bagi, mereka akan counter balik. Okay? Ataupun ada yang kata mungkin peranan suami ialah untuk memberi nafkah dan menjaga isteri-isterinya. Dia kata sekarang ni isteri-isteri lagi banyak duit, dia bagi nafkah pada suami. Tak jadi dah juga tu. Jadi yang penting berdasarkan ayat ni, kita kata je, saya beriman Allah dan Rasulnya menghalalkan poligami, it is good. Apa sebabnya? Kena poligami dulu, baru faham. Jadi kalau tak kahwin lagi, kan, kita kalau kita bincang monogami misalnya, kebanyakan di sini dah kahwin kan? Okey. Okey, kita baca kan hikmah-hikmah perkahwinan. Tapi bila dah kahwin, baru dapat rasa hikmahnya yang sebenar. Sama juga dengan poligami, selagi tak try, selagi tu tak tahu. Okay, kita hanya mungkin baca-baca saja, fikir-fikir, tapi selagi tak try, selagi tak tahu. Tapi kalau kita beriman bahawa dalamnya ada kebaikan, okay, dan insya-Allah Allah akan berikan kebaikan itu pada kita. Tapi kena try dulu. Provided dengan syarat kita menepati syarat-syarat, especially seorang suami, apakah dia syarat-syarat untuk poligami. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam siri akan datang. Masih pada ayat ni ya. Okey, mengharamkan perkara-perkara buruk, wa yadau, dan menghapuskan dan membebaskan mereka daripada beban-beban dan belenggu yang selama ni ada atas mereka.
Kadang-kadang bila kita jumpa orang yang anti poligami atau tak setuju dengan poligami, dia kata poligami ni ajaran orang agama terdahulu ataupun budaya masyarakat Arab dulu. Tak payah kita orang Islam nak ikut-ikut. Kita kata kalau ya memang betul ada, tapi kalau ingin sesuatu yang buruk, Allah dan Rasulnya akan membebaskan wanita. Sebab mereka kata wanita di zaman dulu diperdagangkan sebagai satu objek. Benda yang boleh ambil-ambil je jadi apa? Macam poligami itulah. Tapi sekadanya itu betul, Allah dan Rasulnya akan menghapuskan adat istiadat itu. Tetapi tidak. Ianya tetap diteruskan sehingga hari ini. Tidaklah ia dimansuhkan. Jadi ini satu lagi soal keimanan. Saya nak bawa pada awal sikit tadi ya. Yang pada awal tu ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Adakah apa-apa dalil ke apakah yang mengatakan poligami ini satu kemungkaran sehingga patut dilarang? Okey, kalau macam tu soalan kedua, adakah apa-apa dalil ke petunjuk yang mengatakan poligami ini sesuatu yang ma'ruf, yang baik sehingga dianjurkan? Ya'muruhum bil ma'ruf. Cuba fikir-fikir. Nak kata mungkar tak ada. Kalau mungkar, adakah dia mungkar pun tidak, ma'ruf pun tidak ke macam mana? Sesiapa pernah mencari yang kata poligami itu payung emas pada isteri, yang tu tak adalah. Okey, ada tak apa-apa dalil yang menunjukkan poligami ini adalah sesuatu yang ma'ruf hingga boleh dianjurkan? Nanti ada sesi soal jawab, tapi saya soal dulu lah sebelum kena soal. Ada sebuah hadis yang salah tanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu cerita bahawa dia ini miskin. Lepas Rasulullah SAW bagi sebagai saran bahawa menikahlah. Lepas itu dapat dengan isteri yang pertama masih miskin. Rasulullah SAW menikahlah lagi sampai 3 Okay, tak silap saya hadis tu tak sahih. Tak sahih. Ada pernah bincang dulu, tak silap saya da'i atau da'i jid'an. Okey, saya bagi hint, saya tanya lagi bagi clue sikit. Bila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW ataupun ayat-ayat Quran yang menganjurkan perkahwinan, kenapa kita faham itu hanya monogami? Saya bagi contoh, hadis famous kan. Apabila seorang hamba itu bernikah, maka dia telah menyempurnakan sebahagian agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa pada Allah pada sebahagian yang berbaki. Okay, apabila seorang hamba itu bernikah, maka dia menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah kepada separuh lagi yang berbaki. Okay? Separuh agama menunjukkan perkahwinan ni adalah sesuatu yang sangat besar, sampai ianya mewakili separuh daripada agama. Ini siapa yang akan nak nikah ke apa ke, bila baca buku intro tu bab keutamaan berkahwin, mesti ada hadis ni betul. Betul kan? Riwayat siapa ya? Sahih ke, hasan ke apa ke? Semua anggap-anggap tadi. Ingat tak hadis ni? Biasa dengar kan? Okay, tak apa. Yang malu-malu. Yang muslimat? Okay, hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan lain-lain, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang ni kenapa kita faham hadis ni hanya untuk monogami? Sebab kita kena ingat pada zaman Rasulullah SAW tak ada istilah monogami, poligami. Dia tidak dibeza-bezakan. Jangan kita cari istilah poligami, ta'adud ke apa ke dalam ayat Quran ke hadis. Memang tak ada. Semuanya pernikahan saja. Tapi kita yang telah membataskannya kepada monogami saja, bukan poligami. Okey, saya baca hadis lain. Satu hadis lain dalam Sunan Ibnu Majah. Kejap ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati. Pernikahan itu termasuk sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Maka sesiapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka dia tidak tidak berasal daripada ku ataupun tidak daripada golonganku. Wa tazawwaju fa inni makasiru bikum al-umam. Maka berkahwinlah,
dan aku akan berbangga-bangga dengan jumlahmu yang banyak berbanding umat-umat lain. Wa man kana zatulin, dan sesiapa yang berkemampuan falyankih, maka nikahlah. Wa man lam yajid fa alaihi bisiyam, sesiapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa. Fa innas sauma lahu wijaa, sesungguhnya puasa itu baginya adalah perisai. Okey, hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, an-nikahu, perkahwinan, pernikahan itu adalah sunnahku. Nabi SAW bernikah, ada monogami, ada poligami. Kita tahu kan? Walaupun ada pihak kata poligami lagi utama, ada yang kata monogami lagi utama, tapi baginda bernikah, monogami ada, poligami ada. Kita sudah monogami. Bila nak poligami? Okey. Tak payah tunggu isteri pertama meninggal dunia dulu. Sebab meninggal dunia atau tidak bukan pilihan kita. Itu atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Faman lam ya'mal bi sunnati, maka sesiapa yang tidak beramal dengan sunnahku falaisa minni, maka dia bukanlah daripada golonganku. Okey. Dan bernikahlah kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlahmu yang ramai berbanding umat lain. Okey, kalau dengan isteri pertama kita ada 3 anak ataupun 5 anak. Kita nak 7 anak, 9 anak dengan seorang isteri je, kesian dia. Okey. Suami mungkin tak faham sangat. Ibu-ibu dia akan faham. Kesian, susah, berat. Apa kata kalau kita meringankannya, okey, satu isteri 4 orang, isteri kedua 4 orang, isteri ketiga 4 orang, katakan. Jadi 12. Berbanding seorang isteri 12 anak. Kesian kat isteri tu. Tapi kita meringankan bebannya 4-4-4 ataupun 3-3-3. Nak 5 lebih, 5-5-5 jadi 15. Kalau ada 4 orang isteri jadi 20. Jadi kita telah masuk dalam anjuran Nabi SAW di sini untuk meramaikan umat. Okey, pernah terfikir tak? Jadi pada saya ya'muruhum bil ma'ruf tu antara anjurannya itu ialah poligami termasuk dalam anjuran Islam. Dengan syarat lah. Okey, layak menepati syarat-syaratnya. Sebab semua anjuran Islam pun ada syarat-syaratnya. Solat sunat pun ada syarat-syaratnya. Memang dianjurkan. Tapi jangan buat solat sunat sempena hari merdeka, tidak dianjurkan. Okey, jadi benda-benda ni kita kena fikirkan. Jangan baca hadis-hadis ayat-ayat Quran yang menganjurkan perkahwinan lalu kita menyempitkan maknanya kepada monogami saja. Sebenarnya ia merangkumi monogami dan poligami. Ingat, pada zaman Rasulullah SAW tak ada istilah membezakan monogami dengan poligami. Carilah mana hadis daif pun tak jumpa punya. Okey, boleh faham kan sekarang ni? Jadi berdasarkan ayat ini, ayat 157 surah Al-A'raf ini, kita dapat faham bahawa poligami ini sesuatu yang baik, kerana itu ia dihalalkan. Cukup Allah dan Rasulnya kata baik dan ianya halalkan. Tak payah kita nak explain. Sebab kadang-kadang kita jumpa dengan da'i Kristian katakan, dia ada hujah-hujah lain. Kita jumpa orientalis, dia ada hujah-hujah lain. Kita jumpa etis, dia ada hujah-hujah lain. Jenuh kita nak cuba menjustifikasikannya sampai kita yang ikut rentak mereka. Kata saja, saya beriman ini sesuatu yang baik kerana Allah dan Rasulnya telah pun menghalalkannya. Okey? Setakat ni okey kan dalam bab ni? Okey, halal lah satu yang baik ya. Kita masuk pada ayat kedua pula, iaitu ayat ketiga, ayat yang sangat famous dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitul fil yatama, dan jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim. Permulaan ayat ini merujuk pada anak-anak yatim. Maka ada orang yang berhujah, poligami ini sebenarnya dibolehkan kepada orang-orang yang menjaga anak yatim je. Okay, saya pernah hadiri satu kuliah di mana speakernya tu diimport, cakap English, tengok-tengok pemikiran liberal. Dia kata yang poligami ni sebenarnya hanya dibolehkan kepada orang-orang yang ada jaga anak-anak yatim. Dia jaga, dia macam nak nikah lagi, tapi dia macam tak dapat adil, baru orang macam ni boleh mengamalkan poligami. Padahal kita sama-sama tahu bahawa ayat yang seterusnya bersifat umum. Dan dalam kaedah Islam yang diambil adalah keumuman ayat dan bukannya kekhususan sebab. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ayat ini hanya merujuk kepada wali-wali anak yatim, maka tidak ada ayat lain yang membataskan
poligami kepada 4 isteri saja. Sebab ayat ni dia membataskan kepada 4 kan. Berdasarkan ayat ni juga, bila ayat ni turun, Rasulullah SAW kepada para sahabat yang ada 5, ada 8, ada 10, ada 12 isteri, Rasulullah menyuruh mereka menceraikannya, simpan hanya 4. Okey. Allah tak tanya pun. Bagi dia tak tanya pun, kamu ni ada anak yatim ke? Kamu ni jaga anak yatim ke? Tak ada pun. Okey. Jadi ayat ni merujuk pada semua, bukan pada wali anak yatim saja. Okey, sambung. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Sangat penting. Yang ma taba lakum minan nisa. Maka nikahlah apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi bagi kamu daripada kalangan wanita. Sangat penting. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu, bila seorang suami tu nak nikah yang kedua, ketiga, keempat, orang tanya kenapa tak pilih yang janda? Kenapa nak pilih yang muda? Kenapa nak pilih yang cantik? Padahal ayat yang mencarikan poligami ni berkata nikahlah sesiapa yang kamu berkenan, yang kamu suka. Jadi terpulang pada orang tu lah, dia nak nikah siapa? Yang kita sibuk-sibuk tanya ni kenapa? Ayat Allah sebut fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahlah apa yang menyebabkan kamu berkenan, apa yang menyebabkan kamu suka. Lakum, bagi kamu, minan nisa, daripada kalangan wanita. So up to ni, kalau seseorang tu suka janda, dia nak nikah janda, silakan. Seseorang tu suka yang lebih tua, silakan. Kalau orang tu nak suka yang umur 20 tahun, silakan. Siapakah kita untuk bertanya-tanya dan mengkritiknya? Alright? Okey. Musna wa sulasa wa ruba. 2, 3 atau 4. Wa in khiftum. Dan maka jika kamu bimbang alla ta'dilu, tidak dapat berlaku adil, fawahidatan, maka nikah seorang sajalah. Au ma malakat aimanukum, atau biasa diterjemah sebagai hamba-hamba yang kamu miliki. Slaves that you have. Okey, yang tu perlu diperbetulkan. Sebab bila disebut sebagai hamba atau slave, orang faham dalam Islam ni ada slavery sebagaimana budaya lain, sebagaimana tamadun lain. Terjemahan yang lebih betul ialah hamba-hamba tawanan perang yang kamu dapati. Kerana dalam Islam penghambaan hanya dibolehkan melalui satu cara, iaitu tawanan perang. Bukan kita boleh pergi tawanan perang itu pula peperangan yang kerana Allah dan Rasulnya. Bukan perang kerana nak meluaskan empayar, perang kerana konflik politik dan sebagainya. Perang tu kerana Allah dan Rasulnya. Bila orang itu menjadi musuh pada Allah dan Rasulnya, dan imam berkatakan kita wajib turun berjihad, dapat ghanimah. Antara ghanimah itu hamba tawanan perang. Mereka itu yang sebenarnya jadi hamba. Dia bukan macam Amerika pergi Afrika, pergi kidnap orang-orang kulit hitam, bawa balik. Bukan seperti orang Europe pergi sana beli dengan harga murah ke apa, bawa balik Europe. Sangat berbeza. Jadi jangan terjemah ini sebagai hamba-hamba. Ya, ini sebenarnya adalah hamba tawanan perang. Okey, maka Allah kata, Allah berfirman, fa in khiftum, dan jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, fawahidatan, maka nikahlah seoranglah, atau cukuplah dengan seoranglah. Di sini timbul pula, sebab ada orang yang baca ayat ni, dia baca yang satu tu je, fawahidatan, maka cukuplah satu je. Jadi dia kata Al-Quran ni sendiri menganjurkan satu je, dia tak baca seluruhnya tu. Saya bagi contoh, contoh lain. Katakan besok Ahad, saya nak ajak kawan saya, pagi ada kuliah subuh, ustaz sekian-sekian. Pukul 10 ada kuliah duha, ustaz sekian-sekian. Pukul 1 ada kuliah zuhur, ustaz sekian-sekian. Pukul 3 petang ada kuliah petang pula di masjid yang sama, ustaz sekian-sekian. Jemputlah datang, tapi kalau tak dapat datang tu, datang satu je lah. Saya ni menganjurkan orang kawan saya tu datang satu kuliah ke sebenarnya 4. 4 sebenarnya. Tapi ada orang baca ayat ni, dia baca yang fawahidatan, dia tengok yang tu saja. Lalu dia kata Islam sebenarnya menganjurkan satu saja. Ya, sebagaimana orang yang membaca fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang solat. Dia tak baca yang sebelumnya apa semua tu, tak baca dia, tak tahu konteks apa. Celakalah orang yang solat, aku pun tak mau solat. Jadi fawahidatan ni merujuk pada apa? Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu bimbang tak dapat berlaku adil. Adil tu macam mana? Itu insya-Allah kita bincang dalam kuliah akan datang. Insya-Allah.
Zalika adna alla ta'ulun. Yang demikian itu adalah lebih baik, lebih selamat, supaya dapat menjauhkan kamu daripada berbuat anaya, berbuat zalim. Setakat ni okey ke ayat ni? Ada apa-apa kemusykilan timbul ke? Ataupun kita pernah dengar orang-orang lain yang menafsirkan dengan cara yang berbeza ke? So berdasarkan ayat ni juga, mereka berhujah dengan ayat 129 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara isteri-isteri kamu walau harastum, walaupun kamu bersungguh-sungguh nak melakukannya. Jadi mereka berhujah dengan ayat ni. Tadi ayat pertama, ayat ketiga tadi mensyaratkan keadilan. Jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah dengan seorang isteri saja. Ayat ni pula kata kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Maka mereka berkata ayat ini sebenarnya telah memansuhkan ayat yang sebelumnya, bahawa keadilan itu adalah sesuatu yang impossible, yang mustahil, maka memang tak boleh poligami. Padahal ayat ini bersambung lagi. Fala tamilu kullal maili fatazarruha kal muallaqah. Maka Allah tak kata haram poligami, Allah tak kata jangan poligami, tapi Allah sambung, maka janganlah kecenderungan kamu kepada isteri yang kamu suka menyebabkan kamu membiarkan isteri yang lain tu kal muallaqah, tergantung-gantung, seperti tergantung-gantung. Maknanya teruskan poligami tu, sama ada 2, 3, 4 tadi, teruskan, tapi jangan sampai ke tahap membiarkan isteri yang kamu tak berapa suka tu sehingga tergantung-gantung. Wa in tuslihu, dan jika kamu berusaha untuk melakukan perbaikan, tuslihu, islah, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah memberi solusi sebenarnya. Allah telah menyebut bahawa keadilan itu sesuatu yang mustahil. Dalam kitab-kitab tafsir diterangkan bahawa keadilan yang dimasukkan di sini ialah keadilan hati. Sebab keadilan tu ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir tu kita kena adil. Yang batin itu tidak mengapa jika sukar berlaku adil, tapi jangan terlalu ekstrim dalam ketidakadilan itu. Okay, cuba lakukan perbaikan, bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay, jadi bila kita dengar mereka yang berhujah ke tentang poligami ke apa ke, sebenarnya ada jawapan tu dalam ayat yang mereka berhujah tu sendiri. Ya. Semua okey? Okey. Diam tanda khusyuk mendengar. Atau reserve semua soalan kemudian. Okey, tak apa, saya tanya soalan. Tanya lagi. Okey, salah satu kemusykilan atau syubhat yang mereka timbulkan ialah Rasulullah SAW monogami 25 tahun dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan poligami lebih kurang 10 tahun dia. Jadi monogami ni jauh lebih utama berbanding poligami. Okay, so macam nak jawab? Boleh try, tak apa-apa. Kalau salah tidak membatalkan iman. Kita bincang-bincang. Kalau saya cakap macam ni, kita meraihkan para hadirin juga. Siapa nak try? Ke memang monogami lagi utama ni? Saya dah poligami ni, susah je ni. Maknanya dia kena monogami lama dulu lah, sebelum dia amalkan poligami. Okey, satu, okey. Maknanya seseorang tu kena monogami lama dulu baru boleh poligami, yes? Saya cuma nak Pakai saya nak apa ni express sikit apa ni ulasan berkaitan tadi. okey. Setiap dalil-dalil dalam Quran atau hadis tu bila disebut tentang renang dia cover dua, iaitu mono dan poly. Yep. Okay. Now
salah satu daripada sebab yang benda ni jadi masalah. Okay? Salah satu dari sebab yang mengapa poligami ni begitu sukar untuk diterima, kerana kita sendiri yang mengasingkan treatment antara poligami dengan monogami. Bila kita cakap, oh ini apa monogami, oh ini apa poligami, sedangkan setiap manfaat yang ada dalam monogami, manfaat itulah juga yang ada dalam poligami. Begitulah juga yang sebaliknya. Setiap masalah yang ada dalam monogami, dalam poligami, ada juga dalam monogami. Tetapi trend kita selalu cuba menampak burukkan poligami. Jadi pada saya, it should be transparent. Sama ada poligami atau monogami, it is a marriage. Malah saya associate lah, mana kita tidak akan jumpa perkataan poligami dalam mana-mana dalil, because it is just one thing, pernikahan. Pada syaratnya, syarat sahnya pun sama, everything is the same, except instead of one you have 2 or 3 or 4. Tapi pada kaedahnya semua itu sama. Jadi apabila kita terlalu kerap bercakap pasal mengasingkan antara poli dengan mono ni, jadi secara tidak langsung kita sudah memberikan treatment yang berbeza. Kita sudah letak orang lelaki yang berpelangi sebagai orang begitu special dan sebagainya. Okay? Now back to your question, pasal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bermono lama daripada berpoli. It doesn't matter. It is transparent. So what? It is a marriage. Yang kita bincang yang marriage, bukan semua ada poligami atau mono. It is not even being said dalam mana-mana dalil ini poligami, ini monogami. Thank you. Terima kasih. Yang memberi pandangan ni mesti pengamal poligami. Tapi betul ya, bila kita dengar orang nak kahwin monogami, oi tahniah, oi bila ni saya nak hadir ni, nasi minyak ada ke, ada kambing golek sekali ke, seronok kita dengar bila orang nak kahwin. Padahal kalau kita ikut ataupun kalau kita mengkaji sedikit, tak payah banyak tentang monogami itu sendiri, saya pasti setiap yang hadir di sini pernah di kalangan ahli keluarga dia ke, saudara mara dia ke, sahabat handai ke, yang ada sejarah hitam monogami. Okay? Tak payah angkat tangan, saya tahu. Mesti ada di kalangan saudara mara ke, kawan ke, apa ke yang ada sejarah hitam poligami. Sejarah hitam monogami. Tapi sejarah ataupun kisah hitam tu boleh diketepikan. Tengok kawan belum kahwin, bila nak kahwin ni? I nak tolong cari calon ke? Happy saja. Bila dapat kad kahwin pun happy saja. Okey? Monogami happy. Tapi bila dengar poligami, kau ni nafsu gila ke? Kan? Berapa umur calon? 20, engkau 40 tau. Mula kita berfikir-fikir situ kan. Kemudian timbul pula tomahan-tomahan buruk sangka pada isteri sedia ada. Isteri kau tak tahu jaga engkau ke? Ataupun sebagainya. Jadi bila dengar je orang nak monogami, kadang-kadang di kalangan lelaki adalah wah kau hebat ke apa ke, tapi yang lain-lain tu akan malah sebenarnya saya sendiri lama dulu bersikap negatif terhadap poligami. Sebab saya sendiri time tu tak faham. Malah bila ada seorang kawan saya, seorang ustaz juga yang dia jemput saya untuk pernikahan dia yang kedua, saya pandang dia punya tu lah. Okey, sebab saya time tu tak faham juga. Okay, zaman-zaman kegelapan, baru nampak cahaya sikit je tu. Tapi bila saya sendiri mengkaji, ada manfaatnya. Sebab Allah tidak menghalalkan sesuatu melainkan ianya baik. Saya dulu tak sokong ustaz poligami kerana pada saya poligami tu akan menyebab dia sibuk dengan isteri-isteri sampai dia tak dapat berdakwah lagi dah, tak dapat mengkaji lagi dah, tak dapat nak mengajar lagi dah. So saya ketika itu, zaman tu agak anti juga. Tak adalah kata anti, sangat tak berapa setuju dengan poligami itu. Ini pengalaman saya sendiri. Melainkan sampai saya mengkaji, adanya, kemudian saya sendiri mengamalkannya. Dan sekarang saya bercerita tentangnya. Okey? Balik pada soalan tadi, monogami atau poligami mana lagi utama kalau diikut pada sunnah Rasulullah SAW? Satu pandangan tadi sama saja, tak payah dibeza-bezakan. Okey, macam mana pandangan lain? Sebab bagi orang yang tak berapa setuju monogami, tak berapa setuju dengan poligami, itu satu hujah penting bagi dia. 25 tahun banding 10 tahun, 25 tu sangat penting. Jadi itu sunnah yang lagi utama tu. Siapa lain nak try?
Boleh, boleh, boleh. Mungkin pada masa Rasulullah SAW diutuskan, Rasulullah ini adalah rahmatan alamin, maksudnya dia sebagai petunjuk dan juga pedoman untuk orang mengikuti. Jadi ketika Allah memilih dia untuk bersama dengan Siti Khadijah untuk selama 25 tahun, segala kebaikan dan petunjuk how a husband should treat the wife is meant for us to take the lessons from that lah. Dan apabila tiba masanya Siti Khadijah telah meninggal dunia dan Allah telah memberinya pula jodoh-jodoh yang lain bersama isteri-isteri yang lain selama 10 tahun yang seterusnya, dan pedoman daripada 10 tahun yang berikutnya itu adalah sebagai petunjuk kepada kita yang the rest. I think there is no reason untuk macam mengatakan there is a more emphasis on monogamy or polygamy. That's my opinion. Okay, okay. Tapi bagi orang yang tak suka poligami ni, they emphasis on that 25 years. Di kalangan muslimat boleh juga. Tak apa, saya bagi pandangan saya. Pandangan saya ni dia pro kat lah poligami itulah. Tapi tak setuju tak apa, boleh kritik nanti. Okey, ayat ketiga surah An-Nisa ni diturunkan bila? Mekah ke Madinah? Bukan Madinah. Itu ayat Madinah. Maknanya sebelum tu it is up to Rasulullah SAW hendak monogami atau poligami. Tapi bila turun ayat tu, dan kalau kita rujuk ayat tu, segelintir ulama, jumhur berpendapat harus, tapi segelintir berpendapat ayat itu seolah-olah menerangkan hukum asas dalam perkahwinan ialah poligami, bukannya monogami. Sebab Allah menyuruh kita 2, 3, 4, tapi bila bimbang tak dapat berlaku adil, baru 1. Jadi kita kena awal-awal lagi. Semua lelaki awal-awal lagi objektif dia, aku akan nanti ada 4. Awal-awal lagi. Tapi bila dah kahwin, dah tengok keadaan ekonomi diri sendiri apa semua tu, rasa-rasa tak boleh dah. Yang tu tak apa. Tapi ini pandangan segelintir lah. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, memang Rasulullah SAW bernikah dengan Khadijah selama 25 tahun. Dan Rasulullah bernikah dengan Khadijah ketika Khadijah berumur 28. Itu pandangan yang rajih. Pandangan yang 40 tu masyhur tetapi kurang kuat. Yang lebih kuat di kalangan para ahli tahqiq apa semua 28. Okey. Tapi bila Rasulullah SAW diutus menjadi rasul? Okey. So sebab bila kita nak ikut sunnah, kita ikut sunnah Rasulullah bila baginda diangkat menjadi rasul. Sebab tu menyendiri di Gua Hira tidak pernah menjadi sunnah. Kalau saya pergi duduk gua mana-mana sorang-sorang gitu, orang tanya, gimana tu? Saya ikut sunnah duduk dalam gua. Sunnah bila tu? Sunnah Rasulullah sebelum baginda diangkat menjadi rasul. Tak tepat tu. Pengecualian di akhir zaman jika fitnah banyak sangat dan saya tak dapat nak menangani ataupun mengurusi berhadapan dengan fitnah tu, maka ada hadis-hadis akhir zaman yang suruh kita melarikan diri, menyendiri di tempat yang terpencil ke apa ke. Tapi macam sekarang ni, menyendiri di tempat yang terpencil dalam gua itu bukan sunnah, walaupun Rasulullah SAW pernah melakukannya. Jadi sunnah Rasulullah hanya bermula untuk kita jadikan ikutan apabila baginda mula diangkat menjadi rasul. So di situ 15 tahun sebenarnya, bukan 25 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kamu dan mencukupkan nikmatku padamu. Sampai ayat tu kan, Rasulullah poligami ke monogami? Poligami. Bila setelah sempurna agama ni yang diturunkan, Rasulullah poligami, bukannya monogami. Jadi pada saya, okay, of course open to differences of opinion. Sunnah yang lebih utama itu ialah poligami. Okay, dan bagi sekali lagi ditekankan bagi orang yang menepati syarat-syaratnya. Yang nak tekan-tekan selalunya supaya datanglah yang kelas kedua tu nanti. Okay, jangan datang kelas pertama aja. Siapa tak setuju boleh, tak apa, boleh bantah. Diam tadi setuju ke? Ya, silakan. Dalam syirah kita banyak jumpa kisah-kisah Nabi dengan isteri-isteri lah kan. Tapi kita, mungkin saya tak banyak jumpa
sirah-sirah sahabat yang kita boleh rujuk lah, yang ada isteri lebih poligami. Okey. Dalam sirah-sirah kita jarang jumpa cerita-cerita tentang kehidupan poligami para sahabat. Itu kan maksudnya? Okey, yang saya tahu para sahabat juga radhiyallahu anhum mengamalkan poligami. Tetapi kerana poligami itu satu kebiasaan pada zaman tu, ianya tidak menjadi sesuatu yang patut diutarakan, patut di-highlightkan oleh para penulis sirah. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib pun yang kita anggap masyhur dia dilarang poligami oleh Rasulullah SAW, juga sebenarnya telah memadukan Fatimah pada zaman Rasulullah SAW. Tapi hanya calon yang dipilih masa tu Rasulullah tak bagi. Tapi calon lain boleh. Okey, jadi Ali, para sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya berpoligami. Okey, kalau kita mengkaji sirah, kita akan jumpa nama isteri-isteri ke apa. Tapi cerita yang banyak, sebagaimana cerita Aisyah ke Ummu Salamah ke apa semua tu, Hafsah mungkin tak ada gitu. Ya, silakan. Oh. Okey, tak apa. Tadi dah sebut kan Ali bin Abi Talib. Ya, silakan. Boleh tahu ke apa dalil yang Ali tu telah memadukan Fatimah? Sebab ramai isteri yang menggunakan, ramai juga isteri menggunakan dalil Ali tidak memadukan Fatimah supaya suami saya juga tidak memadukan saya macam tu. So apa hadis sahih ke, apa sirah dia ke? Okey, kita baca dulu hadis Nabi SAW yang melarang Ali Fatimah. Melarang Ali memadukan Fatimah. Okey, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Ya, cari kejap. Hadisnya panjang bahawa Ali bin Abi Thalib dia telah melamar seorang wanita untuk menjadi isteri keduanya. Isteri ketiganya. Tapi wanita itu bukan sebarangan wanita. Wanita itu ialah anak perempuan Abu Jahal. Tu dia Ali bin Abi Thalib ni pun. Okey. So bila mendengar kisah tu, Rasulullah SAW, dia hadis tu panjang. Sebagai orang ambil bahagian-bahagian awal hadis je. Tapi yang bahagian akhir hadis, Rasulullah SAW menjelaskan kenapa dia larang Ali berpoligami. Okey. Hadis ini saya rujuk dalam Sahih Muslim, kitab Fadail Sahabat, bab keutamaan Fatimah. Scroll ke bawah, panjang sekali. Okey. Wa inni lastu uharrimu halalan. Dan sesungguhnya aku bukanlah mengharamkan benda yang halal. Ini Rasulullah sebut. Kenapa dia melarang Ali berpoligami? Wa inni lastu uharrimu halalan. Sesungguhnya aku bukanlah mengharamkan sesuatu yang halal. Wala uhillu haraman. Dan bukan juga menghalalkan sesuatu yang haram. Maknanya Rasulullah tak tukar hukum apa-apa. Poligami tetap boleh. Walakin wallahi, akan tetapi demi Allah, la tajtami'u bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berhimpun putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi makanan wahidan abada. Tidak boleh berhimpun putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putri musuh Allah dalam satu tempat selama-lamanya. Itu sebabnya. Okay, kalau kita baca ni, ianya khusus kepada puteri-puteri Rasulullah SAW yang akan dimadukan kepada puteri musuh-musuh Allah, Abu Jahal ke atau sesiapa lain yang menjadi musuh besar kepada Islam. Okay, jadi ada sebabnya di situ. Ianya tidak meliputi semua. Kalau hadis yang menerangkan tentang Ali, kita boleh rujuk dalam Sahih Bukhari secara ringkas atau Musnad Ahmad secara lebih panjang. Hadis tu panjang, nanti boleh tengok dalam buku ni ya. Lebih kurangnya dalam salah satu peperangan bahawa Ali bin Abi Thalib telah menerima ghanimah, iaitu seorang hamba tawanan perang, dan dia terus menikahinya. Dan Ali sendiri kata, aku sekarang menjadikannya ahli keluargaku dan Ali telah menjadi ahli baikku. Maknanya dia telah memerdekakan wanita tu dan menjadi sebahagian dari ahli keluarganya. Ini berlaku pada zaman dia masih bernikah dengan Fatimah. Maknanya dia telah memadukan Fatimah dengan salah seorang wanita. Memang wanita tu asalnya hamba tawanan perang, tapi dia telah memerdekakannya. Jadi ini dalil bahawa Fatimah telah dimadukan. Tapi sebab dia bukan musuh bukan anak Abu Jahal lah sebenarnya. Okey. Boleh tanya apa-apa lain? Jadi saya yang
itulah setakat yang saya lihat beberapa kemusykilan yang ataupun syubhat-syubhat yang masyhur tentang poligami telah saya highlight tadi tu. Tapi mungkin ada kemusykilan atau syubhat lain yang para hadirin pernah dengar ke apa yang ingin dibincangkan ke? Baru 9.30. Kita cakap sampai 10.30. Ada yang ini cuma yang pasal Sayyidina Ali tu, ada yang berpandangan bahawa yang Ali tu dilarang tu selain faktor itulah putri Abu Jahal. Maka dia sebab beliau adalah seorang miskin. Adakah benar sebab dia betul miskin, jadi takut-takut tak mampulah dia betul itu. Okey. Boleh jadi juga. Tapi sebab Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kenapa dia tidak membenarkan, baginda tidak membenarkan Ali berpoligami. Sebab calon yang dia pilih itu ialah merupakan anak ataupun puteri kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan sebarangan musuh yang sangat besar. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain, tapi itu faktor utama yang Rasulullah SAW melarang Ali daripada berpoligami pada kes yang itu. Okay? Bukan semua itu, tapi kes, that specific case sebenarnya. Di kalangan muslimat, kita program 10.30 kan, baru 9.30 kan. Saya pun memang plan cakap sejam, bagi sesi soal jawab sejam, sebab dijangkakan banyak soalan ataupun banyak pandangan yang berbeza pun tak apa, boleh diadu-adukan, kita boleh bincang. Semua senyap, semua pro poligami ni. Ada mic. Waalaikumsalam. Saya ingin nak tanya ni, di kalangan non-Muslim ni, yang especially yang Islamofobik atau kedua ni, isu poligami ni memang dia orang suka sangat mempermainkan. Jadi apa cara jawapan paling mudah untuk mereka nak counter balik? Apa contoh mereka mempermainkannya kan, atau kritikan mereka ke? Dia kata macam mempermainkan perempuan lah, macam benda tu lah. Maksud dia seolah-olah Islam ni memberi ruang macam tu orang untuk macam itulah, seolah macam it's unfair, how come men can marry more apa kan lah, sedangkan women tak, benda tu lah. Okey. Di kalangan Muslim ada yang menggunakan poligami tu sebagai salah satu kritikan ke atas Islam. Itulah saya nak tahu apa spesifik kritikan mereka. Tapi kalau nak kata unfair, lelaki boleh kahwin lebih daripada satu, perempuan tak boleh kahwin lebih daripada satu, agak-agaknya ada tak perempuan yang nak lebih daripada seorang suami? Okey, kalau kita lihat dulu-dulu orang berhujah kalau isteri tu ada 2-3 orang suami, kemudian dia hamil, tak boleh nak tahu itu anak siapa. Tapi sekarang zaman sekarang dah boleh buat DNA testing. Malah if I'm not mistaken, a few months after pregnancy dah boleh ada prosedur to take sampel apa semua tu untuk test DNA. Jadi awal-awal lagi dah boleh tahu ini anak siapa. Okey, so tapi sekarang ni macam mana? Kalau seorang, kita bincang sajalah, teori saja. Kalau lah ada agama ataupun ada budaya yang mengizinkan, menghalalkan isteri ada lebih daripada seorang suami. Katakanlah dia ada 3, dia ada 4 suami, contohnya. Saya bagi contoh. Kalau isteri itu sedang hamil, kebebasan dia melakukan hubungan seks agak terhad, betul tak? Tak boleh terlebih ganas, nanti keguguran ke apa ke. Yang melakukannya secara ganas pula, katakan yang tersedia sedang pregnant anak suami pertama.
Suami kedua pula terlebih ganas pada dia sampai gugur. Kan jadi gaduh, suami kedua pergi marah, suami pertama pergi marah suami kedua tu. Okey? Itu satu contohnya. Kena pula kalau dalam Islam ini, seorang isteri tu syurga atau neraka dia banyak bergantung bagaimana dia berkhidmat kepada suami. Walaupun ini satu benda yang sangat tak apa-apa suka nak dengar. Tapi sebenarnya bila seorang isteri tu berkhidmat pada suami, jangan lihat kerana suami, tapi lihat kerana Allah dan syurga di hari akhirat. Tapi kalau nak berkhidmat kepada 3-4 orang suami, payah tu. Jenuh nak benar berkhidmat. Okey, jadi kalau banyak lagi lah contoh-contoh yang kita boleh bagi. Sebenarnya kalau seorang isteri ada 3-4 suami, sangat menyusahkan kepada isteri itu sendiri. Bahkan kadang-kadang isteri itu sendiri merungut pada suami yang satu. Bahkan kadang-kadang, kalau suami aku ni pergi outstation ada meeting 3-4 hari, seronok aku rehat di rumah. Sebab ini pandangan ataupun feedback yang benar-benar saya dapat. Dia kata saya ni sebenarnya suka kadang-kadang suami tak ada bila dia pergi ada kursus ke meeting ke convention di outstation lah sebenarnya. 2-3 hari apa boleh rehat sikit. Tapi saya tak boleh terima poligami. Walaupun saya tahu dalam poligami tu kalau isteri suami tu menggili-gilikan hari, ada hari saya boleh rehat. Ada hari saya melayan suami, ada hari saya boleh rehat. Tapi poligami saya tak boleh accept. Tapi bila suami pergi tempat lain tu saya boleh accept. Sebenarnya saya suka kadang-kadang saya boleh rehat. Itu satu contohnya tu. Merujuk pada konsep okey, dipermainkan oleh orang yang bukan Islam pasal poligami. Sebenarnya pada saya dia just covering up dia punya own mess. Orang bukan Islam ni dia cuma try to tutup kebincangan yang ada dalam agama mereka, pegangan mereka, dengan meletakkan poligami sebagai satu yang kononnya mengaitkan dalam Islam. Actually dia sepatutnya berfikir, ni orang-orang ni lah, orang yang komplain, yang saya rasa dia sepatutnya fikir selangkah lagi bahawa hanya Islam yang regulate, the natural keinginan of man to have many women. It is very natural. Okay? Sedangkan dalam agama mereka, it is not regulated. Dia boleh tibai berapa ramai yang dia nak. Tapi in order to cover that up, they are putting the blame on Islam regulation. Dan of course lah, apabila Islam regulate, if you want a woman, you are committed to that woman. You are committed. You ambil dia sebagai wife, you are committed pada wife ini. Sedangkan agama lain, you try sekali, tak puas hati, cari lain, susah pun. Tapi it is just dia punya own perangai untuk memburuk-burukkan Islam melalui poligami. Okey. Okay. Saya nak tanya pakaian perempuan boleh kahwin 4 lagi. Sebab saya nampak kalau perempuan boleh kahwin 4, dia lagi menguntungkan wanita. Macam keselamatan dia sekarang ni dijaga oleh 4 orang lelaki. Lepas tu nafkah sumber pendapatan dia akan dapat nafkah daripada 4 orang. Bukankah itu lagi menguntungkan wanita? Macam mana? Okey, pandangan Bernas macam mana tu? Diam tadi setuju juga ke? Atau diam sedang berfikir? Kita boleh juga sambung daripada itu. Sebenarnya poligami ni pun menyusahkan suami. Kena jaga 4 isteri, kena abang. Akhirnya abang pun tumbang. Okey. Kena jaga memberi nafkah ada 4 orang, kena jaga 4 orang. Kalau ada 4 betul kan?
So macam mana tu sebenarnya tu? Boleh cuba, tak apa. Nanti orang Islam liberal dengar ni, boleh ni, aku ni okey ni. Dia orang tak boleh jawab ni, aku nak try ni. Macam mana? Kadang-kadang dalam sesuatu perkara itu ada kelebihan, ada kemudaratan. Okey, tapi kalau kemudaratannya melebihi kelebihan, ia tetap tidak dibolehkan. Okey, jadi suami yang poligami ada kelebihan, ada kekurangan, tapi kalau kelebihannya melebihi kekurangan ataupun maslahahnya melebihi mudaratnya, ianya dibolehkan. Jadi sebab tu yang tadi ada halal dan haram tu. Kalaulah isteri memiliki lebih daripada seorang suami, sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang baik, Allah dan Rasulnya akan menghalalkannya. Tapi kalau tidak dihalalkan, maknanya ada keburukan-keburukan yang mungkin kita di sini belum menampaknya lagi. Tadi itu contoh, kita kata satu contoh bagaimana mungkin isteri yang ada 4 orang suami mendapat nafkah daripada 4 orang suami. Lepas tu kadang jadi konflik pula. Suami ni bagi rumah, ni bagi rumah, ni bagi rumah. Isteri nak ada rumah yang mana? Okay, suami ni bagi handbag, bagi handbag. Isteri ni pun pakai handbag kena bergilir-gilir. Payah nak pindah barang dari handbag ke handbag tu. Kadang penuh barang tu. Satu contoh sajalah. Okay, ada apa pandangan lain, syubhat lain tentang poligami ni? Kapten, ada je lah. Saya sendiri benda yang baru. Yang baru muncul belakangan ni, tahun ni. Pertamanya ada timbul isu utama bila dah ada kata suami tu poligami, ada 4 orang isteri, apabila dia mati. Okey, kalau tu kaya, tak kenapa, dan sebagainya lah, akan dapat banyak. Tapi yang betul orang sederhana atau orang biasa-biasa, kan orang kata apa, harta tak boleh bahagikan. Kalau anak ramai, macam mana? Macam tu. Keduanya pula ia timbul isu ban kampung raya. Kita tunggu apa gila ada lagi. Itu baru timbul. Yang ni tu. Lepas tu bila masa dah tua apa semua tu, kan anak-anak macam mana? Kalau dah tua apa? Tak, dia dah tua. Orang kata ya, bila sebelum ni digambarkan anak-anak kat kampung raya contoh. Ada orang kata anak-anak kita bawa cucu balik kampung jumpa atuk dan nenek. Tapi tu kalau atuk dan nenek dah ada 3 orang isteri dan sebagainya tu macam mana pula tu? Kalau satu kampung tak ada masalah. Ini daerah. Kalau daerah tak apa, dia lain negeri. Tu minta pandangan. Ini benda ni baru timbul isu-isu macam ni. Okey. Tentang poligami lah. Yang pertama tadi, kalau si suami tu miskin, lalu dia meninggal dunia, bila harta dibahagikan secara faraid, jadi masing-masing yang dalam 4 keluarga tu dapat sikit saja. Okey, tapi benda tu pun berlaku dalam monogami juga. Okey, bahawa ada juga orang miskin, dan dia mungkin lagi miskin pada suami yang poligami tadi, dan ahli waris dia mendapat pembahagian yang sedikit. Jadi pada saya tak patut dibezakan antara poligami atau monogami. Orang yang meninggal dunia tu meninggalkan harta yang banyak ataupun sedikit. Yang lagi penting tu si ayahnya tu mendidik ahli-ahli keluarganya berdikari, earn your own income. Jangan tunggu ayah mati saja. Okey, ayah mati kalau bagi dapat seorang RM10 saja. Yang keduanya tadi, hari raya nak balik mana? Okey, hari raya balik mana? Budaya Malaysia. Okey, so adjust lah budaya tu. Itu bukan satu kewajipan agama. Kalau nak kampung, nak raya tu kena balik kampung. Saya raya, saya tak balik kampung. Sebab pada saya tak berbaloi nak menghalangi traffic jam tu. Okey, dan walaupun saya ni bila saya pilih isteri, antara syarat isteri saya pilih within 2 hours of Kuala Lumpur. Dah dekat dah tu. Tapi tak balik juga. Within 2 hours supaya memudahkan isteri saya menjaga ibu bapa mereka. Okey, sebab kita sebagai anak, sebagai suami, okey, nak jaga orang-orang tua juga, tapi kadang-kadang orang tua, especially parents in law, lagi suka anak mereka yang jaga, anak perempuan mereka yang jaga. Jadi kalau dekat tu lagi mudah sebenarnya. Boleh balik kampung. Alright. So balik kampung sebenarnya raya itu sebenarnya budaya kita. Pandai-pandailah adjust nanti. Okey, tidak menjadi satu hukum agama di situ. Yang ketiga bila dah tua,
Okey. Jadi bila anak-anak tu daripada kecil sudah biasa ayah dia tu berpoligami, bergili-gili antara rumah, sampai dah besar pun mereka biasa. Sebab tu poligami ni utama start bila anak-anak masih kecil. Jadi kita boleh biasakan mereka yang ayah hari ni di rumah A, di rumah B, di rumah C. Okey, kadang-kadang kita ni tunggu nantilah saya dah masuk umur 40, life starts at 40 baru saya nak poligami. Okey, kadang-kadang by that time mungkin anak dah besar ke apa ke. Jangan tunggu dah kaya baru nak poligami, sebab takkan kaya punya. Okey, sebab bila kata apa ni, kalau orang kata dah stable pun nak poligami kan. Nak stable tu apa ukurannya? Dulu pakai phone made in China, ada duit lebih sikit beli Samsung, ada duit lebih sikit beli iPhone 8, ujung bulan habis juga duit sama. Okey, so nak kata tunggu stable baru ni sampai bila pun tak stable. Mula-mula pakai Viva, lepas tu pakai Proton, lepas tu pakai Toyota, lepas tu pakai BMW, lepas tu pakai Bentley. Rosak tunggu engineer daripada England mari, kena bayar duit tiket dia. Kena bayar dalam kargo, katakan you langgar bumper cabut. Bumper tu bawa daripada England dengan kapal terbang tu, dengan techniciannya tu naik kapal terbang, you bayar tiket dia, you bayar tiket kargo dia. Ish, kenapa aku beli Bentley ni lah? Sampai bila tak stable punya? Ujung bulan sama tunggu gaji juga. Okey. Tak apa, di apa pandangan lain ni alu-alukan. Okey, mic. Assalamualaikum. Kesalahan. Itu saya nak tanya, bagaimana menyenangkan hati mukmin dan yang perempuan ataupun mata wajah mereka yang poligami ini hanya nak menegakkan nafsu lelaki saja. Selain daripada jawab secara saintifik tentang keperluan biologi lah. Macam mana tu nak jawab? Famous kata poligami ni lelaki ni nak memuaskan nafsu seks saja. Okey. Pertamanya, yes, di mana-mana kalau kita bercakap pasal poligami, satu question yang hampir pasti akan ditanya ialah pasal nafsu seksual. Okay. Pertamanya saya suka mengingatkan kita semua bahawa kita jangan sekali-kali menyalahkan nafsu seksual, kerana kita hidup hari ini sangat bersabit dengan nafsu seksual di luar kita. So don't blame that at all. Yang keduanya, penyoal ni dia menyoal seolah-olah hanya laki-laki yang bernafsu, seolah-olah orang perempuan ni tak ada nafsu langsung. Sebab itulah bila kahwin, be it poligami atau monogami, maka dikatakan untuk memuaskan nafsu laki-laki. Orang perempuan tak ada nafsu kan? Ada. So bila berlakunya perkahwinan, sama ada mono ataupun poli, both suami dan isteri mendapat nikmatnya. So don't just say that to the man, because woman pun nak juga. Dan and you can never tell antara dua orang laki-laki yang kahwin. You can never tell. There is no way for you to say yang ni kahwin kerana nafsu, yang ni kerana kahwin bukan kerana nafsu. You cannot say that. How do you know? You minta jadi orang-orang. No. So it is just a question yang pada saya tak perlu dijawab dan tak perlu dilayan secara ilmiah lah. Okay. Sebenarnya kritikan lelaki ni kahwin gatal sangat ke, seksual tinggi sangat ke, setengah lelaki memang seksual tinggi dan dia melepaskannya, memuaskannya dengan cara yang halal. Sebab nak tak nak kita kena mengaku, kita kena secara tersembunyi, bahkan setengah orang secara terbuka mereka memuaskan nafsunya dengan cara-cara yang haram. Okey, seorang-seorang dalam bilik dia tengok skrin tu ke, dia tengok phone tu ke dan sebagainya. Na'udzubillah. Okey, tapi berbanding dengan seorang suami yang ada nafsunya yang tinggi,
Tapi dia memuaskannya dengan cara yang halal. Hanya kita kena ingatkan dia, it comes with a package. Kalau you nak kahwin tu, you get additional sex, but at the same time you also have responsibility lah of your second family apa semua tu. Tak boleh nak seks sahaja. Alright, ini dia memuaskan seks, nafsu seksnya cara halal jauh lebih baik. Jauh lebih baik, tak ada tandingannya dengan orang yang ada nafsu seks, tetapi dia memuaskannya dengan cara-cara yang tidak baik, yang haram dan setengahnya tidak senonoh. Sampai-sampai dengan haiwan pun ada ke, dengan macam-macam kita baca dalam berita sekarang ni kan. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, betul lah macam tadi tu. Para wanita muslimat, mereka pun ada juga nafsu seks. Mereka nak juga ada suami supaya mereka juga dapat memuaskan kehendak seks mereka dengan suami dengan cara yang halal. Kita mungkin berkata banci baru-baru ni melaporkan jumlah lelaki lagi ramai pada wanita. Banyak lagi lelaki lain yang di luar tu yang nak suami orang juga tu buat apa? Dia lebih experience ke? Lebih teknik ke? Tak, bagi seorang wanita, okey, mereka tidak akan lihat, bukan sekadar lihat ada lelaki di sana, tapi mereka nak lihat kualiti lelaki tu. Sebab lelaki memang ramai, tapi yang duduk di Dataran Merdeka, yang lepak di tangga Sogo, yang di pusat Serenti dan sebagainya, tak nak. Kalau saya jadi perempuan, saya pun tak nak suami macam tu. Okey, jadi ini bukan soal lelaki perempuan jumlah berbeza ke, lelaki ke, tapi perempuan sekarang dia hendak mencari lelaki yang ada kualiti, yang dapat menjadi qawam kepadanya, orang yang bertanggungjawab, yang dapat sedikit sebanyak membimbing dia dari sudut agama, bukan sekadar agama, membimbing dia ke jalan sunnah. Itu tu yang mereka nak juga. Okey, sebab makan banana tak apa, ya hanana jangan. Ada beza besar di situ tu. Okey. Jadi bagi bagi wanita, mereka pun juga nak seks dan mereka juga nak mencari lelaki yang kualiti. Yang nak kata sempurna memang tak ada, lelaki pun ada kekurangan-kekurangannya, saya pun ada kekurangan-kekurangannya, tapi it is at least better than other men. Okey. Jadi nafsu seks tu memang sesuatu yang ada, tapi memuaskannya, melepaskannya dengan cara halal adalah satu yang jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan secara tersembunyi. Sekian. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan nafsu seks lelaki kan, tak ada bateri. Berkaitan dengan poligami selalu dikaitkan dengan bila orang tak suka lelaki kahwin lagi sebab seks kan. Tetapi dalam masa yang sama, seorang isteri perkara yang paling berat untuk menerima suami berkahwin lagi ialah dia tak boleh terima suami buat hubungan seks dengan orang lain. Seandainya seorang perempuan tak fikir seks sangat, dia tak payah fikir sangat suami nak buat hubungan seks dengan orang lain, dia kuranglah sikit beban perasaan tu kan. Sebab yang paling berat bagi seorang perempuan sebenarnya ialah dia tak nak suami dia ada hubungan seks dengan orang lain. Jadi kalau instead of kita blame lelaki kahwin sebab seks, apa kata kita sebagai wanita, kita ketepikan fokus kita kepada hubungan seks suami dengan orang lain, dengan isteri baru, supaya banyak manfaat poligami yang boleh kita bagi kepada saudara-saudara perempuan yang lain. Itu pandangan saya lah. Saya sendiri pun alhamdulillah dah di alam poligami. Saya dulu pun sama tak suka poligami, macam biasa kan, semua orang nak satu-satunya suami. Tapi banyaklah belajar bila dah berada di dalam poligami, dan alhamdulillah Allah bagi 2 orang madu. Tak tahu bila nak ada yang ketiga. Okey, itu yang pertama, saya nak pandangan saya lah. Yang kedua, saya rasa ada pandangan yang kata kenapa suami nak sakitkan hati isteri pertama semata-mata nak bertanggungjawab pada perempuan lain. Tak fikir ke isteri itu cemburu kan. Dalam masa yang sama, kalau sebagai perempuan kita fikir, Masya Allah betapa banyaknya manfaat yang kita boleh bagi kepada saudara perempuan yang lain kalau kita dapat kawal cemburu kita. Kalau
Kalau cemburu saja yang buatkan kita mengamuk dengan suami, anak-anak tengok mak sebab cemburu mak jadi huru-hara. Tapi bila mak dapat kawan cemburu, suami ni Masya Allah makin sayang dengan isteri pertama. Isteri kedua pun rasa tak seram sangat nak jadi madu dalam keluarga tu. Isteri ketiga kata, oh dah aman-damai, tak ada cemburu sangat. Jadi Masya Allah. Tapi rasanya benda tu memang susah nak buatkan. Kalau secara cakap-cakap dia senang kan. Tapi bagi seorang isteri memang berat nak uruskan cemburu tu. Macam tu saya pun bila suami kahwin lagi, saya rasa cemburu juga. So dari situ saya faham lah betapa kalau perempuan dapat conquer cemburu, perempuan boleh conquer the world sebenarnya. Oh. Boleh saya komen pasal cemburu? Boleh. Ya, ada belakang tu. Bagi yang belakang. Yes. Apa ni? I would say, kalau itu tak salah, I would say the whole problem pasal poligami ni is about cemburu. The whole thing is about cemburu. Saya rasa tak. Dan segala benda, all the things that is said to be disadvantageous dalam poligami ialah untuk represent the perasaan cemburu yang memang tidak boleh diubah oleh sesiapa yang ada, yang Tuhan bagi yang Tuhan bagi terus pada wanita sejak apabila mereka dilahirkan. Maknanya there is no way that you are going to remove that perasaan cemburu whatsoever. Now, jadi it's about the management of the perasaan cemburu. It's about the management. Di mana I would say, even kalau ada seorang isteri, cuba suami-suami abang-abang ni pergi supermarket, cuba berbual lama sikit dengan cashier saya ambil. Tengok baca di mana. Pergi duduk, saya tengah tanya apa khabar, senyum-senyum sikit. And you see what happen with your wife tonight. Maknanya cemburu ini wujud even dalam monogami. Cuma benda ni tidak pernah diutarakan. Dia cuma diulas apabila berkaitan dengan poligami. Now, what I want to say is that ini pendapat ya, I'm not representing the woman ya. Ini hanya pendapat. Tahap cemburu yang paling hebat any woman could ever bear ialah apabila suaminya kahwin lain. Itu habis. That's the ceiling of the cemburu. There is no other cemburu that is higher than kerana suami kahwin lain. Now, if the woman boleh manage that cemburu at the very highest level, maka segala cemburu-cemburuan yang kecil-kecil doesn't mean anything anymore. Meaning to say, suami yang dah ada, yang dah tahu isteri-isteri dia tengah manage dia punya perasaan cemburu tadi. Kalau dia pergi pada supermarket, dia berbual lah 2 jam pun dengan cashier, isteri dia tak ada apa dah, dia tahu dah. Okay, terima kasih. Saya tertarik tadi ya, bila dikatakan wanita dilahirkan dengan ciri cemburunya tu, itu betul. Tapi saya nak cakap bagi pihak DNA saya, para suami atau bakal-bakal suami, sebab kadang-kadang saya jumpa suami yang tak ada perasaan cemburu kepada isteri.
Dan dalam Islam, suami yang tak ada perasaan cemburu pada isteri ini disebut sebagai suami dayus. Okey, kalau tadi kita kata di kalangan isteri, di kalangan muslimat ada perasaan cemburunya tu. Dan cemburu tu sebenarnya membuktikan kasih sayang mereka kepada suami. Tapi di kalangan suami ini kadang-kadang sad to say tak ada perasaan cemburu. Maknanya dia tak kisah isterinya keluar rumah berhias-hias untuk lelaki lain. Maksudnya katakan kalau isterinya tu bekerja, duduk rumah pakai biasa-biasa saja, ataupun kadang-kadang below average. Bila nak keluar rumah berhias bukan main lagi. Suami pun tengok, nak keluar dating dengan I ke? Tak, nak pergi office. Okey? Bila isterinya tu ikhtilat, berinteraksi dengan bebas dengan rakan-rakan pejabat. Ni projek kami bersama, bukan apa, kerja. Tak ada perasaan cemburu langsung. Ini suami daya. Jadi suami kadang-kadang cemburu dia terlalu minimum. Dia kena naik sikit. Okay, kena naik sikit, kena menjaga. Sebab saya ada hadis-hadis yang mencela, yang mengkritik suami yang dayus, yang tidak cemburu. Tapi saya tak ingat sekarang ni. Tak ingat, saya tak sebut lah. Okay, kena ni. Tapi kena ada perasaan cemburu. Yang perasaan cemburu itu akan menjaga isterinya daripada berhias, tabarruj ataupun bergaul bebas dengan orang lelaki di luar sana, apa semua tu. Okay, tapi within the, jangan sangat tak boleh langsung. Okey, saya ada seorang muslimat tu, dia berjaya menyelit satu soalan pada saya. Soalan tu apa? Saya kata kenapa menyelit? Dia kata suami saya tak bagi saya tanya apa-apa soalan pada ustaz, kepada lelaki. Kita tanya ustazah je semua. Tapi kadang-kadang ustazah tak dapat jawab. Jadi saya menyelit satu soalan pada lelaki. Oh, sampai begitu sekali. Jadi kalau isteri nak menuntut ilmu kepada orang lelaki, yang tu dia bolehkan lah. Ya, jadi suami kena ada perasaan cemburunya tu. Kalau tadi kita kata perempuan kena mengawal perasaan cemburu, suami pun kena naikkan sikit perasaan cemburunya tu. Okey, jangan menjadi suami yang dayus. Okey, saya teringat salah satu syubhat. Dikatakan poligami ni sunnah. Okey, orang kata poligami sunnah. Rasulullah SAW pernah menjatuhkan talak satu kepada Hafsah radhiyallahu anha. Okey, menjatuhkan talak satu, tapi selepas itu baginda rujuk balik. Lalu ada orang tanya, menjatuhkan talak ni pun nak panggil sunnah ke? So macam mana nak jawab? Okey, Rasulullah SAW pernah menceraikan Hafsah. Okey, ada riwayat-riwayat lain yang Rasulullah menceraikan sekian-sekian isteri, tapi dalam sanadnya tu ada perbincangan. Yang sahih ialah Hafsah. Okey, Rasulullah SAW pernah menceraikannya dengan talak satu, tetapi kemudian merujuknya kembali. Lalu ada orang tanya, so macam mana ni? Nak ceraikan panggil sunnah ke tu? Kalau macam tu di Malaysia ni sunnah yang banyak berlaku sebab banyak perceraian yang berlaku. Kita nak jawab macam mana? Saya tanya soalan ni. Sebab hadis tersebut, sebab Nabi ceraikan dia. Kenapa Nabi ceraikan dia? Disebabkan sababul wurud hadis, kadang-kadang Nabi sebut sebab-sebab perceraian tersebut terjadi. Dalam hadis tersebut saya tak tahu sebab apa. Mungkin Kapten tahu. Tapi kalau suami sekarang pun nak menceraikan isteri pun ada sebab juga. Suami tak tahu masak, isteri tak tahu masak ke? Ada sebab juga tu. So nak panggil sunnah juga ke macam mana tu? Sebenarnya menjatuhkan talak atau cerai itu juga sunnah. Okey, saya nak bawa di sini satu hadis riwayat Imam Darimi dalam kitabnya, dan sanadnya dinilai hasan oleh Husin Salim Asad, tentang apa ni, Sa'id bin Abi Waqqas qala lama kana min. Okey, Uthman bin Maz'un, dia pada awalnya berhajat untuk tidak mau kahwin. Okey. Lalu beritanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengutusnya untuk datang berjumpa. Faqala ya Uthman inni lam umar birrahbaniyah
Wahai Usman, sesungguhnya aku tidak diutuskan dengan ajaran rahbaniyah. Maknanya macam rahib yang hanya beribadat dan menyendiri di gereja saja. Araghibta an sunnati, apakah engkau membenci pada sunnahku? Qala la. Okey, Usman kata tidak. Qala la ya Rasulullah. Okey, tidak Rasulullah. Rasulullah menjawab, inna min sunnati an usalliya wa anam. Sesungguhnya daripada sunnahku ataupun termasuk sunnahku adalah aku solat dan makan. Solat dan tidur. Maknanya tidak solat sepanjang malam. Wa asuma wa at'amam. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa ankiha wa utalliqa. Dan aku bernikah dan aku talak, menjatuhkan talak. Faman raghiba an sunnati, maka sesiapa yang membenci daripada sunnahku, falaisa minni. Okay, maka dia bukan daripadaku. Maka Rasulullah sendiri SAW menyebut bahawa menjatuhkan talak itu termasuk dalam sunnah. Tapi ianya bukanlah satu sunnah yang disuruh kita buat secara suka hati ke bebas ke apa ke. Dalam surah An-Nisa ayat ke-19, Allah SWT menyuruh para suami untuk, tak apa, kita baca ayat tu sekejap ya. Surah An-Nisa surah keempat ayat 19. Dia bahagian ujung ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jika engkau membenci sesuatu pada isteri kamu, maka boleh jadi, apa ni nak kata, janganlah terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu benci sesuatu sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu khairan kasiran, kebaikan yang banyak. Okey. Sesiapa yang suami-suami apa yang dah mula rasa isteriku ni, baca ayat ke-19 ini. Surah An-Nisa ayat ke-19, rangkap yang terakhir itu. Okey, apa-apa soalan, pandangan, kritikan? Okey, berada di belakang. Saya setuju dengan kapten yang lelaki nafsu dia poligami, dia boleh salurkan nafsu dia ke jalan yang betul, dia kena buat kesian. Macam mana kalau perempuan ada juga yang buat nafsu dia, dia tak boleh salurkan nafsu dia hari itu sebab suami dia sama dengan madu yang lain. Dia juga boleh salurkan nafsu dia melalui skrin semua tu. Okey. Secara fitrahnya, fitrah yang sehat dan normal, lelaki memiliki keinginan seks yang lebih tinggi berbanding dengan wanita. Tetapi kalau wanita pun nak seks, sebab tu penting ditekankan isteri suami membahagikan hari-hari giliran secara adil kepada isteri-isterinya. Okay, supaya isterinya juga dapat memperolehi seks. Tapi secara fitrah, secara normalnya, isteri selalu busy dengan anak-anak, tak sempat buat apa pun. Okey, dan bila nak seks tu, insya-Allah time tu dah ada giliran dengan suaminya. Okey, ya, betul. Tapi tak apa, nanti panggillah suami tu balik ke rumah. Ada satu pandangan yang berkata apabila suami bukan pada hari giliran dengan isteri itu, suami tak boleh buat seks dengan isteri itu. Maknanya katakan suami itu ada dua isteri, A dengan B. Hari Sabtu ni dia bergiling dengan isteri A, tapi dia tak boleh buat seks dengan isteri B. Pernah dengar pandangan tu? Okey, padahal kalau kita rujuk pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kadang-kadang pada satu malam tu baginda menggilir ke semua 9 isterinya tu. Okey, dan baginda mandi setiap kali tu. Sampai sahabat bertanya, kena mandi ke Rasulullah? Rasulullah kata, ya, ini lebih baik, lebih suci lagi. Maknanya hari giliran tu, maknanya hari giliran kita bermalam di situ. Akan tapi kalau nak buat seks dengan isteri yang bukan adalah hari gilirannya, maka ia sesuatu yang dibolehkan. Saya pernah dengar pandangan yang mengatakan
boleh. Contoh macam kalau kita bergila satu malam katakan malam ni memang kita khaskan, kita dah khususkan malam ni untuk isteri utama, kan. Tiba-tiba kita ada hal di rumah isteri kedua nak ambil barang tu, kan. Kita pergi sana hanya untuk ambil barang saja dan segera, kan. Kalau dijemput makan oleh isteri kedua sekalipun boleh jamah, tapi tak boleh sampai kenyang sebab bukan giliran dia malam tu. Dan untuk berhubungan seksual pun tak dibenarkan. Itu yang saya faham. Sebab malam tu adalah hak isteri pertama. Itu yang saya dengar. Ya, betul. Saya pun pernah dengar juga. Tetapi sunnah Rasulullah, perbuatan Rasulullah SAW menjadi dalil yang membantah pendapat itu. Bahawa Rasulullah sendiri SAW pada hari yang bukan giliran isteri itu, dia menggilir juga, pergi tengok ke apa ke, dan kalau nak buat seks pun bagi dia buat juga. Okey. Mungkin kalau kita kata dari sudut keadilannya tu, janganlah pergi duduk rumah isteri yang bukan gilirannya selama 6 jam. 30 minit dah lah. Okey. Saya nak bagi pandangan tentang persoalan yang dicakap kalau suami sebab dah ada banyak isteri boleh bila-bila nak buat seks dah cukup, kan, isteri. Tapi sebenarnya tak. Kalau daripada pengalaman pribadi saya lah, ada beberapa kawan yang umur 20-an, 30-an yang muda-muda ni, kadang-kadang dia orang mengandung sekali dan ada yang bersalin hari yang sama dengan suami, bersalin dengan madu tu, bersalin hari yang sama pun ada, kan. Jadi maksudnya bukanlah dia mutlak bila suami tu ada 2 isteri, dia ada kebebasan seks yang lebih banyak, hubungan seks yang lebih banyak. Dia bukan macam tu. Maknanya dua-dua isteri mengandung serentak. Dua-dua isteri berpantang serentak. Suami pun berpantang serentak. Suami berpantang ikut isteri. Kalau isteri tu pantang dia 40 hari, 40 hari lah. Kalau dipilih 100 hari. Jadi dia bukan mutlak. Ada juga suami yang kahwin isteri kedua dengan harapan dapat kualiti hubungan seksual. Tetapi bila dah kahwin dengan isteri kedua, bergaduh je. Bergaduh dengan isteri pertama, bergaduh dengan isteri kedua, tak dapat juga ketenangan melalui hubungan seksual yang dicari. Jadi benda tu sangat subjektif, relatif dan banyak faktor lah yang mempengaruhi. Tetap kena kontrol hawa nafsu. Suami isteri sama ada poligami atau monogami, tetap kena kontrol hawa nafsu bab hubungan seksual pada pandangan saya. Okay, jadi kesimpulannya, poligami tak semestinya si suami itu mendapat ekstra hubungan seks. Kadang-kadang lebih limited pula jadinya. Ada belakang. Betul sekali. Macam mana nak, kadang-kadang ada setengah orang yang poligami, dia dah besar, dah remaja, so rasa cemburu anak-anak penting juga, kan, bapak dia. Macam mana nak educate anak-anak tu penting, supaya tak cemburukan mak tiri dia dengan adik-adik diri. Ini masuk soalan seri kedua ni, tentang mempraktikkan poligami. Hari ni kita bincang salah faham poligami saja. Tak apa, alang-alang dah tanya secara ringkas saja. Bila anak-anak dah besar, ayahnya nak nikah lagi, tentu menimbulkan kecemburuan kepada anak-anak yang dah besar juga. Okey, tak ada cara mudah melainkan explain pada mereka ini sesuatu yang halal. Yang kedua, explain juga pada mereka ayah tetap akan datang, tapi pada hari yang bergilir-gilir sekarang ini. Okey, jadi tetap kena explain. Tak boleh kita buat diam saja dengan menjangkakan anak-anak ni tak faham, dia orang tak tahu. So, anak-anak sekarang umur 12, they know much more daripada kita dulu umur 12. Sebab kita dulu umur 12 tak ada internet, tak ada smartphone apa semua tu. Mereka ada semua tu. Jadi tak ada cara mudah, explain sajalah. Nanti ikut giliran belakang. Bagi saya nak cakap, sebenarnya saya hadir ni, saya nak tahu poligami ni kalau pasal benarkan bila kita tanya dengan perempuan, benda-benda yang berkisar pasal seks lah, maka tak dibenarkan sangatlah untuk poligami. Jadi saya sangka saya datang sini mungkin dapat maklumat yang jauh lebih banyak
nas ataupun kelebihan-kelebihan. Tapi akhirnya dia berkisar banyak pada seks juga. Maknanya poligami itu seolah-olah memang lelaki nak seks saja. Apa pendapat tu? Saya punya pandangan pula, nanti boleh tengok balik rakaman tu. Saya mula bercakap lebih kurang 8.35 tadi, sampai sekarang 10.12. Kalau nak kata seks tu, boleh kata paling-paling 15% je. Saya tak faham kenapa saudara boleh kata kita banyak bincang tentang seks saja. Dan saya tidak memulakan seks, tapi hadirin yang bertanya. Jadi bila mereka bertanya, kita meraihkan pertanyaan tu. Okay, kalau kita rujuk tadi, macam kita mula dengan ayat 157 surah Al-A'raf, tak sentuh bab seks. Kemudian kita berpindah pada ayat ketiga surah Nisa, tak sentuh bab seks. Kemudian kita ke ayat 129 surah Nisa, tak sentuh bab seks. Okay, kemudian antara sunnah mana yang lagi utama, monogami atau poligami, tak sentuh tentang seks. Jadi saya tak nampak bagaimana saudara boleh kata akhirnya seks juga jadi bincang. Tapi kalau pada hadirin yang bertanya tentang seks, maknanya itu sesuatu yang menjadi bermain-main di fikiran mereka, mereka ingin tahu. Jadi kita bincang sama di sini. Ya, silakan. Tak keluar sound pula. Okey, saya ada satu soalan. Saya rasa poligami ni kemuncak ujian bagi perempuan. Saya sendiri pun masa bujang saya tak suka, dan saya halang kawan baik saya. Kemudian kahwin juga. Takdir Allah, saya pun monogami, lepas tu bercerai dan poligami. So macam betul lah, bila kita masuk baru kita nampak dia punya colour semua. Dan bila saya masuk dalam keadaan yang saya ibu tunggal, saya rasa benda tu sangat bagus. Ini sisi ni lah ibu tunggal kan, sisi positif dia macam dia bagi perkahwinan yang jauh lebih baik daripada yang first. Okey. Dan bila saya sebarkan pada kawan-kawan yang baik supaya buat juga lah kan, saya nampak banyak perempuan yang dia tahu benda-benda yang kita dengar ni kan. Dan kebanyakannya muslimah-muslimah pun baik-baik. Cumanya macam saya cakap lah, poligami ni kemuncak ujian pada perempuan kan. Jadi boleh tak ada ini soalan daripada salah seorang kawan saya. Dia bagi tapi dia letak sekian. Dia letaklah syarat-syarat tertentu. Jadi boleh tak diletakkan syarat-syarat tu supaya suami ni buat syarat ni dan dia bagi, ataupun tak boleh langsung macam tu. Boleh bagi contoh syarat-syarat tu? Contohnya dia minta sesuatu yang lebih lah. Okey, saya bagi kahwin tapi saya nak rumah. Contoh saya nak rumah sendiri. Nah, saya nak kereta sendiri. Abang kata abang nak poligami kan? So bagi saya ni betul abang nak kahwin lah. Macam tu contohnya. Tapi ada juga contoh yang berbeza, dia bukan material. Contoh yang paling terburuk saya rasa kebanyakannya minta cerai lah kan. Ataupun dia minta sesuatu benda yang berbeza lagi tu. Contohnya dia kata abang solat pun tak pernah sekali. Kalau abang nak poligami dengan solat berjemaah setiap waktu. Contoh macam tu. Jadi kalau lelaki yang baik, saya rasa selalunya dia bagi benda yang berbeza lah dengan lelaki tu, supaya dalam hati dia tak mungkin punya. Contohnya kan, boleh tak perempuan meletakkan, isteri lah meletakkan syarat-syarat sedemikian sebelum si suami itu poligami. Ini soalan ni bukan dari saya. Saya nak cakapnya poligami ni dibagi sisi yang baik. Seandainya suami itu memang ada kriteria yang baik dan melalui proses yang baik, dan dia akan bagi kehidupan yang sangat baik kepada orang lain. Macam tu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey. Nak tambah? Okey.
Boleh passing mikrofon tak? Bismillah, Assalamualaikum, saya Abu Talha. Ada sikit pandangan dan juga sikit soalan lah. Pertama pasal, sebab apa bila orang kata poligami seks? Pasal apa pakcik tuan ni tadi rasa macam perbincangan kita ni banyak pasal seks. Saya rasa orang yang datang sini mewakili suara masyarakat. Dalam budaya Melayu biasanya kalau sebut je poligami seks. Sampai saya pernah cakap kan, secara agak mungkin tanpa lapik lah, seks berapa lama kau boleh tahan berbanding tanggungjawab yang kau kena bawa. Jadi kalau kau nilai poligami untuk seks, takkan berbalik lah. Dan saya bukan datang bawa anak bini saya untuk brainwash bini saya ke tak. Tapi benda ni satu macam Kapten kata dan Puan ni kata berkaitan dengan ujian dan persoalan keimanan. Saya tak kata isteri you kena terima, no. At least dia dapat terima poligami, ini satu yang memang ada dalam Islam, cukup bagus. Mampu saya niat untuk poligami, itu satu lah. Okey, dan ada terjadi dalam satu situasi kawan kami, kawan saya yang beria-ia nak poligami. Saya memang tak tentang poligami, bukan sebab saya lelaki. Tapi untuk dia saya kata, macam mana kau nak poligami? Seorang pun kau kedekut nak mampus. Tak, memang orang kata haji bakhil lah, memang standard kedekut sangat. Tapi bercita-cita besar nak poligami. Dan isterinya pun tak berapa happy, boleh jadi sebab faham suaminya memang hatta nak keluar RM1 pun memang cika gila agak kedekut. Jadi boleh tak kalau kita melarang, bukan sebab dia miskin, tapi kedekut, ada duit tapi memang tahap kedekut. Boleh tak kalau kita kata, come on lah, kau kena ubah attitude dulu, jangan kedekut, lepas tu baru boleh kau ni. Berjimat is okay, tapi bukan kedekut tahap dewa. Tentu boleh tak kalau kita melarang dia? Sebagai seorang yang mungkin kawan yang lebih tua sikit, saya katakan, kamu nak ubah attitude kau dulu. Kalau kau nak poligami pun, jangan sampai kedekut sangat. Dengan isteri kamu pun kau dah kedekut, dengan kawan pun kau kedekut. Kalau kau kahwin dua lagi, nanti tak tahu lah macam mana apa jadi dengan kau. Tanpa kita menentang poligami lah. Laki jalan kau menentang poligami. Jadi itu je. Okay, saya jawab dulu. Nanti banyak sangat saya lupa pula apa tadi. Jadi soalan daripada Muslimat tadi tu, Alhamdulillah, terima kasih kerana berkongsi pengalaman poligami. Sebab susah nak dengar. Yang kita selalu dengar tu yang ada kat drama-drama, novel-novel tu, cerita buruk saja. Sampai-sampai seolah-olah tidak ada yang baik tentang poligami. Okey, soalan daripada kawan dia, boleh tak dia meletakkan sekian-sekian syarat-syarat kepada suami dia yang nak nikah lagi? Macam dia nak kereta baru, dia nak rumah ke, nak apa ke. Bagi saya, jika syarat-syarat itu tidak ada kaitan, tidak ada keselarian dengan syariat, maka bagi saya, jangan letak syarat-syarat tu. Kalau dia soal isteri letak syarat, abang nak kahwin lagi, boleh. Abang jangan dating dengan calon tu sampai dah nikah. Itu boleh. Abang nak nikah lagi, pastikan bakal isteri itu pun mendapat sesuatu yang adil macam mana yang saya ada sekarang. Saya tak nak tengok abang di dalam neraka nanti. Dalam hadis sebutkan bahu yang sengit tu. Jadi letak syarat-syarat yang selari dengan syariat. Kalau letak syarat-syarat yang minta kereta, minta rumah, sebab dia menimbulkan satu persepsi, sangat materialistik ke minta benda-benda begitu. Bagi saya kalau testing dah hilang tiba-tiba, bateri habis. Okey, bagi saya yang patut diminta oleh seorang isteri apabila suami dia nak nikah lagi ialah, abang jangan lupakan kami. Okey, bagi saya testing. Okey, bagi saya jika bagi seorang isteri kalau suami dia nak nikah lagi, dia minta, abang jangan lupakan saya. Jangan lupakan anak-anak. Kami ini tetap sayang kepada abang walaupun abang nak nikah lagi, sesuatu yang sangat berat, tapi jangan lupa. Minta yang begitu tu. Minta benda yang selari dengan syariat. Jangan pergi dating, jangan buat benda-benda yang salah apa semua tu. Pastikan dapat juga kerestuan ibu bapa, bakal ibu bapa mertua, jangan kahwin lari. Benda-benda gitu sepatutnya. Ya, jadi bila seorang isteri dia meletak sekian-sekian syarat kepada suami dia nak nikah lagi, sebenarnya suami dia akan menjadi macam lebih menyusahkan pula. Tapi kalau seorang isteri tu memudahkan suami dia nak menikah lagi, dia akan bertambah-tambah sayang pada isteri tu.
Ini betul. Bukan saya sebab saya nak promote poligami, bukan. Tidak, sebab seorang suami ni bila isteri memudahkan dia lagi sayang. Bila isteri tu tambah pening dia sabar je lah aku, sabar je lah. Okey? Itu yang pertama. Yang keduanya tadi, yang Abu Talhah tanya tadi tu, tentang seks, masyarakat kita pandang poligami ni sebagai hanya seks saja. Itu ialah sesuatu yang saya nak ubah. Ya, salah satu sebab nak poligami kerana seks tak apa. Tapi kita nak ubah jadikan poligami ni adalah satu amal soleh kepada suami dan isteri-isteri. Satu amal soleh yang poligami ni bila dianya dipraktikkan dengan betul akan menjadi sesuatu yang akan menarik si suami ke syurga. Dan apabila isteri-isteri pun saling bersabar, bertoleransi kerana Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia suka dirinya ada suami, dia akan suka juga saudaranya yang sesama muslimat ada suami juga. Kalau terpaksa share pun tak apa share. Okay, asalkan berlaku dengan adil. Dan benda-benda inilah sebenarnya yang akan menjadikan markah tinggi untuk isteri itu ke syurga insya-Allah. Jadi kita sekarang nak tukar pandangan. Poligami ni bukan kerana gatal, bukan kerana testosteron terlebih ke apa ke, tapi satu bentuk amal soleh lagi. Memang ada banyak amal soleh lagi, pergilah buka rumah anak yatim, rumah penjagaan orang tua ke apa ke. Tapi kalau dah ada semua tu, dia nak nikah lagi. Ya, jadi salah satu amal soleh sebenarnya. Dan salah satu dalam tu ialah seks. Dan kita kena ingat dalam hadis sahih Muslim juga, Rasulullah SAW menerangkan bahawa melakukan seks itu juga mendapat pahala. Satu amal soleh. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu pun dapat pahala ke?" Ya, sebab dia melepaskannya dengan cara yang halal. Cuma kamu bayangkan kalau dia tak dapat, lalu dia buat cara yang haram. Macam mana pula? Jadi kita kena bekerjasamalah untuk menukar persepsi ataupun salah persepsi masyarakat tentang poligami ini. Tadi sister nak tanya? Ni ada bunyi ya? Ada. Kita lepas ni. Okey, boleh. Okey, tentang nasihat seorang kawan yang menegah kawan dia daripada menikah lagi sebab terlalu kedekut. Bagi saya itu nasihatnya betul sebab antara tanggungjawab seorang suami ialah memberi nafkah kepada isterinya. Tapi kalau dia sangat berkira memberi nafkah, iaitu maknanya kedekut, maka kalau dengan satu isteri pun dia kedekut, dengan isteri yang kedua nanti macam mana pula nanti. Ya, jadi dia kena berlapang dada. Kita kena nasihatkan dia untuk jangan kedekutlah. Kita bacakan dia hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dinar yang dibelanjakan untuk membebaskan hamba, dinar yang dibelanjakan di jalan Allah, dinar yang belanjakan sekian-sekian, tapi dinar yang dibelanjakan kepada ahli keluarganya, itulah pahala yang paling besar sebenarnya. Baru-baru ni pun saya share dalam Facebook kan bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan, bahawa seorang suami itu diberi pahala apabila dia bagi minum seteguk air kepada isterinya. Okay, sahabat yang dengar tu terus balik rumah tiba-tiba bagi air pada isteri dia minum. Lalu dia cerita, saya dengar Rasulullah menyampaikan sekian-sekian. Ya. Assalamualaikum. Masalah monogami atau poligami ni tak ada masalah. Bagi saya adalah semasa niat seseorang itu nak bernikah, tak sesuai monogami ke poligami, semua ni sama. Lawan seseorang saja. Kalau dia tahu apa niat dia bernikah, jadi tak ada beza monogami dan poligami, sama saja. Okey, satu. Yang kedua, pasal jealous, cemburu, bukan cemburu. Okay, memang fitrah wanita tu cemburu yang penting. Tetapi sekiranya kita faham, kita percaya zaman kegelapan dulu memang jealous lah, cemburu. Tapi bila kita ada ilmu, kita tidak cemburu. Maksudnya kita suami tu Allah yang punya, kita pun Allah yang punya. It's up to Allah lah. Nak bagi apa ni? Kita nak apa ni? Itu hak untuk kita.
kesimpulan bukannya oh itu aku punya no itu kita faham agama sama juga dengan bagi saya yang saya nampak lelaki yang dipilih oleh Allah yang berpoligami adalah mereka special lah, ada ilmu sebenarnya paling penting ilmu bukannya sembrono lah. Jadi satu lagi yang saya tak suka dan saya tidak saya tidak strip Iramli tu apa ni kahwin lagi menyelesaikan masalah tu kahwin lagi tidak sebenarnya dan untuk poligami yang sihat keikhlasan ketelusan transparent jangan bila kita mula satu pembohongan kepada isteri terutama dia akan mula pembohongan akan berlaku lagi. Jadi itu yang tidak berkat. Itu yang membawa ke masalah, menambahkan masalah lagi kepada lelaki yang mengalami poligami. So semuanya transparent. Kena transparent. So bila transparent, wife pertama tak ada masalah, dia sama cerita dengan yang A, yang B, yang C, D. Jadi tak ada masalah bagi saya. Yang penting apa-apa penting yang bagi sesiapa yang hendak mengamalkan poligami, ilmu dia sangat penting. Ilmu dia sangat penting. Okey, terima kasih. Waktu sekarang dah pun 10.28, jadi saya kena minta diri dulu. Boleh tangguh sesi kedua? Last kan? Okey. Saya tanya ni more untuk pihak perempuan. Katalah datang satu lamaran yang genuine pada seorang perempuan yang single, tapi daripada suami orang yang mahukan untuk berkahwin. Dan dalam ketakutan yang dihadapi olehnya, apa yang patut dibuat, patut dilakukan? Itu soalan sesi kedua tu. Ya, tentang mempraktikkan poligami. Sebab saya ada flight besok pagi, jadi saya kena bergegas balik. InsyaAllah pada sesi akan datang, nanti tarikh belum lagi, kita akan bincang dengan pihak IDT. Kita bincang insyaAllah syarat-syarat untuk seorang suami itu berpoligami. Okay, sebab tadi kita dah bincangkan kan, keutamaan ke apa, ketakut terus pergi nikah pula nanti. Nanti dulu. Kita bincang lagi ya, nanti. Jangan terus pergi nikah pula. Okey? Dan macam mana kita nak kehidupan bersama apa semua tu, atau macam soalan yang berada tanya tadi, insya-Allah kita bincang dan kita saling bertukar pandangan. Saya nak kena bertolak dulu. Jadi sementara tu saya ada bawa buku saya dan beberapa judul lain. Yang ini bukunya 202 pelajaran bukan menganjurkan poligami, berkenaan poligami. Okey, jadi banyak yang saya sampaikan tadi ada dalam ni. Kalau hendak buku ni harga pasaran 20, harga jualan di sini 15. Okey, jadi saya balik dulu tapi isteri saya stay back untuk nak beli ke nak tengok-tengok macam mana, ada di situ tu. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, pandangan, soalan semuanya. Jika ada apa-apa yang saya sampaikan yang salah ke apa ke, jangan segan-segan untuk hubungi saya dan perbetulkannya. Okey, jadi kita sama-sama memperbaiki diri sendiri. Jadi saya tutup dengan tasbih kifarah dan bagi siapa mic? Tak ada siapa. Okey, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.